Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan satu topik yang bertajuk bully cyber. Ya, bully cyber merupakan satu isu yang sangat kritikal pada hari ini kerana setiap individu mempunyai akses kepada internet, ya, di mana setiap individu pada hari ini mempunyai telefon ataupun komputer masing-masing, ya, maka pendedahan kepada semua peralatan teknologi, internet dan sebagainya ini juga bermakna mendedahkan mereka kepada bully cyber. Ya. Baik, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan bully cyber. Ya. Okey. Bully cyber adalah satu bentuk, ya, kalau kita lihat di sini, satu bentuk penggunaan internet atau teknologi digital, ya, seperti telefon selular, dan PDA yang bertujuan untuk melukakan atau menyakiti seseorang. Maksudnya, bully cyber ada perantara. Ya, perantaranya adalah sebarang bentuk peralatan digital. Ya, digunakan mempunyai tujuan tertentu. Ya, dan bully cyber merupakan satu tindakan yang agresif, ya, dilakukan oleh individu atau kumpulan. Ya, dan berulang-ulang, ya, serta mangsa tidak berupaya untuk mempertahankan dirinya. Ya. Jika kita lihat, ya, bully cyber ini boleh dilakukan bila-bila masa sahaja, ya, di mana sahaja, ya, termasuklah hingga kepada ruang peribadi kepada mangsa tersebut. Ya. Okey, secara realitinya bully cyber dilakukan secara peribadi. Ya, namun apabila ia dibaca, ia dikongsi, malahan ia disiarkan kepada khalayak. Ya. Kalau bully secara fizikal, mungkin yang menyaksikannya hanya beberapa orang saja. Tetapi bully cyber, ya, warganet ataupun netizen ini berada pada masa yang sama, ya, di dalam satu-satu laman web ataupun melalui media sosial tertentu, sejumlah yang mungkin sampai beribu-ribu, beratus-ratus ribu dan sebagainya. Ya. Okey, betapa seriusnya bully cyber ini, di mana kajian menunjukkan bahawa 30% sebenarnya pernah menjadi mangsa bully. Ya. Dan 11% menjadi pembuli, ya. Dan 47% menyatakan pernah menyaksikan bully cyber ini. Ya. Dan 1 daripada 3 kanak-kanak di sekolah yang menyatakan mereka pernah diganggu secara atas talian. Ini kajian yang berlaku di luar negara termasuk juga di Malaysia. Ya. Baik. Satu kajian, ya, yang telah dibuat oleh Global Youth Online Behaviour Survey oleh Microsoft Survey pada Januari 2012 ke atas 7,600 kanak-kanak yang berusia 8 hingga 17 tahun menunjukkan 1 daripada 3 kanak-kanak di Malaysia adalah mangsa bully cyber. Ini adalah sesuatu yang serius, ya, yang perlu diberi perhatian terutamanya oleh ibu bapa, ya. Kerana mereka perlu mengawasi, ya, dengan siapa anak-anak mereka berbicara, ya, di mana, ya, bila dan sebagainya. Ya. Ini adalah untuk memastikan bahawa anak-anak mereka tidak terdedah kepada sama ada menjadi mangsa ataupun anak mereka menjadi pembuli cyber. Ya. Okey. Agak malang juga ialah apabila kajian menunjukkan bahawa tahap kesedaran ibu bapa di Malaysia terhadap bully cyber agak rendah. Ya, di mana hanya 38% responden yang bimbang dengan isu tersebut dan hanya 27% yang berbicara dengan anak-anak mereka tentang risiko komunikasi atas talian. Maknanya selebih daripada itu, ibu bapa tidak mengambil berat, ya, tentang apa yang berlaku ke atas anak-anak mereka secara dalam talian. Ya. Dan kajian tersebut juga mendapati bahawa hanya 13% ibu bapa yang bertanyakan anak mereka sama ada mereka pernah dibuli secara atas talian, ya, berbanding dengan purata global sebanyak 30%. Ya. Keadaan ini amat membimbangkan, ya, lebih-lebih lagi bila kita melihat kesan daripada bully cyber itu ke atas kanak-kanak. Ya.
Okey, seterusnya kajian oleh Cyber Security Malaysia, Kementerian Pelajaran dan Digital Communications yang berhad pada tahun 2013 yang melibatkan 9,651 pelajar dari 459 sekolah rendah dan menengah di seluruh negara mendapati 13% ya daripada responden, iaitu sebanyak 1,255 pelajar mengaku bahawa mereka sedang menjadi mangsa buli cyber. Ya, manakala 26% ataupun 2,509 pula mengaku pernah menjadi mangsa buli cyber. Maka keadaan ini menunjukkan betapa seriusnya, walaupun kita kata sekitar 30-40% pernah terlibat, maka hal ini adalah satu yang menakutkan yang perlu diberi perhatian serius oleh ibu bapa, guru, masyarakat dan orang-orang yang berada di sekeliling. Okey, apakah perbezaannya buli cyber dengan buli secara tradisional ya? Okey, jika kita lihat ya, buli cyber biasanya pelaku ya mungkin tidak dikenali ya. Tetapi buli secara tradisional ataupun secara fizikal, pelaku itu dapat dikenal pasti ya. Sesiapa yang melihatnya tahu siapa yang membuli individu ataupun mangsa tersebut ya. Okey, buli secara fizikal berlaku pada masa yang tertentu. Misalnya di sekolah, ya, pada waktu sekolah sahaja. Maknanya apabila pelajar tersebut berada di rumah, dia tidak dibuli, ya, secara fizikal, ya, tempat yang tertentu, ya, mungkin di tempat yang tersorok dan sebagainya. Tetapi buli cyber boleh berlaku bila-bila masa sahaja, sama ada waktu tidur, waktu siang, waktu malam, awal pagi dan sebagainya, dan di mana-mana sahaja selagi individu itu berada bersama telefonnya ataupun komputernya secara online, bermaksud dia telah mendedahkan diri dia untuk menjadi mangsa kepada buli cyber tersebut ya. Okey, buli secara fizikal agak perlahan, maksudnya berlaku dalam skop yang kecil ya. Hanya berlaku mungkin pada masa tertentu dan tempat tertentu. Tetapi buli cyber sangat pantas ya. Um, Mungkin pada awalnya mesej tersebut dihantar kepada individu itu sahaja, tetapi mungkin dalam masa yang sama dia boleh hantar kepada grup WhatsApp, hantar kepada Facebook dan sebagainya. Maka buli itu menjadi begitu pantas dan sangat meluas ya, disaksikan oleh ramai ya. Dan dalam masa yang sama mungkin pelaku itu menggunakan akaun palsu ya, yang tidak diketahui siapa pelakunya. Okey, buli cyber mudah disembunyikan. Maksudnya di sini mudah disembunyikan adalah pelaku tadi ya. Pelaku itu boleh menyembunyikan identitinya tanpa menjelaskan identiti sebenar. Tetapi buli secara fizikal sudah pasti tidak dapat disembunyikan kerana pelaku itu dapat dilihat dengan mata kasar ya. Okey, kesan buli cyber ya. Ini adalah satu perkara serius yang perlu diberi perhatian kerana sekalipun buli cyber tidak dapat dilihat secara mata kasarnya kesannya berbanding buli secara fizikal, misalnya nampak kecederaan ya, kecederaan secara fizikal lah, sama ada kecederaan pada badan, muka, tangan dan sebagainya. Ya, kita boleh nampak, ataupun kesan yang paling teruk sekali, buli secara fizikal mungkin akan menyebabkan kematian ya apabila berlaku kecederaan yang parah ya. Okey, namun demikian buli cyber juga boleh sampai ke tahap membawa kematian ya. Bermula daripada kesan yang tidak nampak ya, seperti kesan emosi, psikologi dan sebagainya, tetapi akhirnya boleh membawa kepada kesan yang negatif ya. Okey, contohnya kebimbangan sosial ya. Akibat dibuli, seseorang itu merasa takut untuk berada di misalnya untuk hadir ke sekolah ya, untuk berada di tempat awam ya kerana bimbang. Mungkin pelaku ada di samping ataupun berada di situ ya. Dia akan merasa rendah diri ya, rasa tidak selamat, pandangan negatif ya, sebab daripada alam maya, daripada media sosial, ianya boleh membawa kepada dunia realiti. Mungkin di dalam alam maya dia diperkecil-kecilkan, dia juga merasakan perkara yang sama ketika berada di alam realiti ya. Okey, seterusnya
sedikit kawan, ya, hilang kawan, ya, stres yang tinggi, depression, menghadapi kesukaran sosial, mungkin tidak dapat menerima realiti kehidupan, ya. Akhirnya sukar untuk ke sekolah, menjadi antisocial, trauma, emosi dan psikologikal, dan yang paling amat dibimbangi ialah bercampurnya kesemua kebimbangan itu, masalah itu akhirnya membawa kepada kesan negatif, iaitu membunuh diri, ya. Jadi menyedari daripada kesan negatif ini, maka peranan ibu bapa, ya, untuk melakukan pencegahan di peringkat awal adalah amat-amat kritikal, ya. Okey, sebagai kesimpulannya, kajian-kajian yang telah dibuat sebelum ini memerlukan kepada satu penyelidikan yang bersifat menyeluruh, ya, di mana kerana ianya merupakan satu isu yang bersifat universal, global, yang mempengaruhi remaja secara keseluruhannya, ya. Okey, seterusnya maka adalah penting untuk membina dan menilai program intervensi pendidikan bagi memperkasakan, ya, golongan remaja dan belia untuk membina ataupun menggunakan jaringan sosial secara beretika, ya. Dan antara intervensi tersebut adalah seperti meningkatkan kualiti hubungan ibu bapa dan anak, dan juga tata cara bertingkah laku menggunakan internet dengan selamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.